Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa ala khatimihim wa akramihim wa ashrafihim habibillahi wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mujahidin annahu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف به الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين يا رب العالمين. Para muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan, merafa'kan dan memperbanyakkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pemberian, nikmat dan seluruh anugerah-anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dan masih lagi diberikan kepada kita. Dengan kita memperbanyakkan ucapan tahmid dan pujian-pujian kita kepada Allah serta memperbanyakkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan segala-gala ucapan dan ungkapan-ungkapan thayyibah yang baik keluar daripada mulut kita ini akan dapat membina kekuatan kita dan kemanisan kita dalam beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti mana biasa, sebelum kita membicarakan perbincangan kita dalam silsilah susunan atau perantaian hadis 40 ini, maka marilah sama-sama kita memulakan dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah pun sampai kepada hadis yang kelima, di mana kita telah pun membicarakan sedikit sebanyak dari sudut pengertian daripada hadis yang kelima, dan hadisnya berbunyi قال رسول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم في رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dari Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami ini suatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka yang diada-adakan itu tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Kita masuk kepada muka surat yang ke-136. Kita membicarakan tentang perkara mengada-adakan dalam agama. Pertama, suatu yang diada-adakan tertolak. Rasulullah SAW telah menerangkan pada hadis tersebut bahawa barang siapa mengada-adakan dalam urusan kami suatu yang tiada daripadanya, maka ia tertolak. Demikianlah menurut riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Arti mengada-adakan ialah merekakan dan membuat sesuatu yang baharu yang tiada contoh dari Nabi SAW. Dan inilah yang dikatakan sebagai bid'ah. Jadi bid'ah sesuatu yang tidak ada datang daripada Rasulullah SAW. Kalimah, kalau para muslimin muslimat lihat daripada hadis ini, di mana Rasulullah SAW menyebut, perhatikan sungguh-sungguh daripada hadis ini. Ya, kerana itu kalau kita melihat hadis ini, biar kita tengok betul-betul kedudukan setiap perkataan yang disusun oleh Rasulullah SAW. Apa dia? Rasulullah menyebut, di antaranya di hujung hadis tersebut, Rasulullah kata ma laisa minhu, iaitulah sesuatu yang tiada daripadanya. Ganti nama hu itu kembali kepada mana? Iaitulah ganti nama hu itu sesuatu yang kembali kepada ma, ya, apa-apa itu maksudnya segala urusan-urusan dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan sebahagian daripada agama. Daripadanya itu kembali kepada agama ataupun apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya. Jika sekiranya dia masih lagi terdapat dalam agama, maka itu tidak dianggap sebagai bid'ah. Tetapi kalau sekiranya ia sesuatu yang tidak ada asas dalam agama, maka itu yang dianggap sebagai bid'ah. Sebab itu sebahagian para ulama dia tak sebut, bila sebut bid'ah ni, itu adalah perkara-perkara yang buruk. Tapi kalau katakan disebut sahaja dengan perkara-perkara yang ada asas daripada Rasulullah, maknanya sumbernya daripada Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, dia disebut dengan nama sunnatan hasanah. Dia tak sebut dengan bid'ah hasanah. Disebut dengan namanya sunnah hasanah. Kenapa? Sebab berdasarkan kepada perbincangan yang lalu juga saya pernah nyatakan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah kata apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus min ujurihim syai'a, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqus minhu syai'a, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sanna, membuat sesuatu perkara yang baik, melakukan sesuatu perkara dengan perkara yang baik, maka baginya itu pahala, baginya dapat pahala, dan pahala orang yang meniru akan perbuatan tersebut. Dia dapat pahala, orang yang membuatnya, pahala orang membuat itu akan kembali juga kepada dia, tanpa sedikit pun berlaku kekurangan daripada pahala mereka. Katakan saya memulakan untuk berpuasa, masuk sahaja bila bulan Rejab ni macam-macam. Orang kata tak boleh puasa, Rasulullah tak ada dalil yang Rasulullah nyatakan puasa Isnin dan Khamis. Mari kita buat ni perkara bid'ah. Sebab buat bermula, memang semenjak dulu saya ingat dalam 3 tahun yang lalu kita buat puasa ni, kita mulakan pada bulan Syaban, ya. Tapi oleh kerana ada sambutan, kita buat daripada bulan Rejab. Daripada awal Rejab tu masuk Isnin dan Khamis, kita buat puasa. Ni kenapa menentukan Isnin dan Khamis? Rasulullah tak ada buat pun Isnin dan Khamis. Sedangkan kita terlupa bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah sabda apa ni? Afdalus siyami ba'da Ramadan, ya, Saumullahil Muharram, Saumillahil Muharram. Dia pernah begitu dalam hadis Nabi SAW, ya. Sebaik-baik puasa sesudah daripada Ramadan itu adalah puasa pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?
yang selain daripada Zulhijjah lagi Muharram dan juga Rajab. Ada 3 bulan ini. Antara bulan ini itulah bulan Rajab adalah bulan Muharram, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah katakan puasa pada waktu itu adalah puasa yang terbaik. Itu disebut semua, anda buat semua silakan. Jadi kalau katakan kita tidak mampu, ya, buatlah sekadar kemampuan yang kita ada. Yang mala yudrak kullu la yudrak jullu. Sesuatu yang tidak mampu untuk diambil semuanya, jangan kita tinggalkan segalanya. Buat sekadar kemampuan-kemampuan yang kita ada. Baik, menyentuh tentang persoalan ini, saya sebenarnya nak mengemukakan pagi ini beberapa pandangan-pandangan dalam 4 mazhab yang dibicarakan oleh para ulama. Belakang tak ada untuk Cuba Ustaz ulang kembali perbezaan antara sunnah Rasulullah dan bid'ah hasanah. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu, sunnah artinya segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada fi'lan, kata-kata, qaulan, fi'lan perbuatan, ataupun qaulan kata-kata, dan takrir, ikrar, pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara para sahabat yang menyatakan bahawa ada perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tidak pernah memarahi. Tidak pernah memarahi sahabat melakukannya. Itu kan banyak sekali sejarahnya. Ada beberapa perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa dia? Tetapi dalam sebelum daripada itu ada orang menyanggah, kata Ustaz, waktu zaman Rasulullah itu adalah zaman penurunan wahyu. Jadi masih lagi dalam syariat. Bukankah segala perbuatan yang dibuat oleh sahabat itu diakui oleh Rasulullah? Memang ada di sunnah. Sebab Rasulullah menyebut dengan takrir. Ada pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di kalangan para ulama kata tidak begitu. Dikiaskan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah, dia juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa dia? Di antaranya perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya dahulu saya pernah ceritakan, dia sahabat membaca surah Qul Huwallah, surah Al-Ikhlas. Ya, ada sembahyang habis hanya waktu membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas, dan baru ikut pada surah berikutnya. Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, diikuti dengan ayat berikutnya. Bila ditanya kenapa kamu lakukan demikian, Rasulullah buat. Sahabat kata Rasulullah tak buat. Habis itu kalau Rasulullah tak buat, sebab saya ketika itu akhirnya diberitakan kepada Rasulullah, diberitahu kepada Rasulullah. Bila ditanya kenapa kamu buat, Rasulullah tanya dulu. Ini kita tak pernah tanya, terus duduk. Ini masalah besar. Tak pernah tanya pun kenapa kamu buat demikian. Ini terus kita duduk sebab kita sangkakan itu adalah perbuatan yang tak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek dalam sejarah, Rasulullah akan jumpa kepada mereka yang melakukan satu perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah akan tanya dulu, kenapa kamu buat? Jawab sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lakukan demikian kerana aku cinta, ya, pengisian ataupun sifat-sifat Allah itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Tiba-tiba ketika itu turun, ya, malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah sebagai tamu Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dia cinta surah Al-Ikhlas. Allahu Akbar. Sahabat cinta kepada surah Al-Ikhlas itu sudah mendapat pahala daripada Allah. Allah sayang kepadanya. Padahal perbuatan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kes yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kumpulan pasukan perang ketika mereka nak pergi ke perkampungan Bani Mustalik. Ya. Jadi Rasulullah kata apa? La tusalliyanna al-'asra hatta, ya, janganlah kamu menunaikan sembahyang asar ini sehingga kamu sampai ke perkampungan Bani Mustalik. Tiba-tiba di pertengahan jalan ada di kalangan para sahabat tadi tunaikan solat tersebut. Yang sebahagiannya sampai ke perkampungan tersebut tunaikan sembahyang. Jadi apakah mereka yang menunaikan solat di pertengahan perjalanan tadi itu dihukum sebagai telah melanggar perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, jawapannya ketika itu bila diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini betul, yang kedua pun dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dua betul dalam kes tersebut.
Diajukan kepada Rasulullah, Rasulullah memberikan jawapan. Ada lagi yang berlaku, apa dia? Rasulullah SAW antaranya kisah isu saya ingat lagi sejarah beberapa perkara yang berlaku kepada Rasulullah. Ada isu di antaranya ucapan yang pernah diucap oleh sahabat Nabi SAW. Ada dua riwayat. Yang pertama riwayat yang menyatakan ketika doa iftitah. Ada riwayat yang menyatakan doa iftitah itu adalah datangnya daripada sahabat Nabi SAW. Ada beberapa perkataan. Dan ada riwayat yang menyatakan bukan pada doa iftitah. Riwayat yang menyatakan ketika sahabat Nabi SAW bangkit ketika i'tidal. Waktu i'tidal dia kata apa? Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Disebut dengan kalimah itu Rasulullah dengar. Bila Rasulullah dengar, Rasulullah kata, siapa yang berkata tadi? Sahabat yang mulai risau. Rasulullah tak buat ni, tiba-tiba ditanya. Bila begitu, Rasulullah kata, sebenarnya yang bercakap tadi tu aku nak bagi tahu kepada kamu, malaikat tadi sedang berpusu-pusu, 30 lebih daripada malaikat sedang berpusu-pusu untuk menulis kalimah tersebut. Subhanallah. Ucapan yang diucapkan oleh sahabat Nabi tadi itu malaikat yang tulis, sedangkan kalimah itu tidak akan disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Justru daripada itu banyak sejarah-sejarah yang kadang-kadang kita tidak pernah meraihkan, kita tidak pernah melihat sejarah-sejarah seperti ini, sehingga akhirnya kita menuduh seseorang. Isu yang berlaku pada hari ini dengan Maulidin Rasul, bertahlil, berzikir kuat, secara kuat dan sebagainya. Ini semuanya adalah merupakan isu-isu yang bersifat khilafiyah, yang bersifat hanya sekadar isu perselisihan pendapat. Dan bila kita berbicara dengan perselisihan pendapat ini, banyak ucapan-ucapan para ulama. Di antaranya kalimah yang disebutkan oleh Khalifah Abdul Aziz, Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Apa kata Khalifah ibn Umar ibn Abdul Aziz? Dia kata, aku tidak akan gembira jika sekiranya tidak berlaku perselisihan pada zaman Rasulullah SAW. Tidak berlaku perselisihan di kalangan sahabat Nabi. Kenapa? Kalau tidak ada perselisihan di kalangan sahabat Nabi, maka pastinya tidak akan wujudlah rukhsah, keringanan terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Sebab itu bila ada berlaku perselisihan ini, sebenarnya dia membawa kepada rahmat, membawa kepada timbulnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab dalam kehidupan manusia ini ada orang yang kuat, dalam kehidupan kita ini ada orang yang berkemampuan untuk melaksanakan sesuatu amalan. Di kalangan kita ada orang yang lemah, di kalangan kita ada orang yang berbeza kehidupannya dan sebagainya. Semuanya ini diraihkan dengan adanya Islam yang berbeza-beza dari sudut pandangan-pandangan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Baik, saya nak ambil sedikit pandangan-pandangan ini. Saya akan mulakan dengan beberapa pendapat-pendapat yang diutarakan oleh para ulama. Kita bacalah satu persatu. Boleh tuan-tuan? Baik, supaya jelas daripada perbincangan, sebab masing-masing memiliki kitab masing-masing yang dibicarakan. Baik, saya mulakan pembahagian bid'ah itu. Bid'ah, kata Ibn Arabi. Ibn Arabi ini siapa? Salah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Banyak pandangan-pandangan yang diucapkan oleh beliau. Jadi Ibn Arabi menyatakan, laisatil bid'atu wal muhdatsah mazmumaini li lafzi bid'atin wa muhdatsin wala ma'nayhima wa innama yadhummu min al-bid'ati ma yukhalifu as-sunnah wa yadhummu min al-muhdatsati ma da'a ila ad-dhalalah. Tidaklah semua bid'ah dan perkara yang baru itu dicegah, dikeji, dikecam. Tidaklah segala perkara yang membawa kepada benda yang baru dan juga benda yang bid'ah itu dikecam dengan lafaz kalimah bid'ah, dengan lafaz kalimah bid'ah yang disebut oleh Rasulullah SAW, ataupun kalimah muhdats. Rasulullah menyebut dalam hadis yang lain kalimah muhdats. Akan tetapi dikecam daripada bid'ah itu apa dia? Ma yukhalifus sunnah, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Maksud sesuatu yang bertentangan dengan sunnah yang tidak ada langsung dasarnya dalam sunnah itu sendiri. Membaca Al-Quran, baca Yasin pada waktu malam hari Jumaat, sunnah atau bukan? Tak dapat memberikan jawapan. Hakikatnya dia adalah sunnah Rasulullah SAW. Cuma Rasulullah membaca banyak,
bukan hanya sekadar surah Yasin. Rasulullah baca banyak, bukan sekadar surah Yasin, tapi salah satu daripada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah, ya, itu adalah surah Yasin. Yang kita buat malam. Nah, nanti kita fikirkan persoalan tersebut. Jadi sunnahnya kan, silakan saja kalau nak baca surah Al-Kahfi, silakan saja nak baca surah Al-Baqarah, silakan saja. Cuma ada kelebihan pada yang habis malam Jumaat itu baca surah Al-Kahfi. Memang hadis itu ada. Bukan sekadar malamnya, waktu siang Jumaat ini pun boleh kita membaca surah tersebut. Itu dipersilakan. Dengan arti kata yang lain, Rasulullah mentahsiskan sedemikian rupa, mengkhususkan sedemikian rupa itu untuk memberikan kemudahan kepada kita membaca. Kalau tidak ada pentahsisan ataupun pengkhususan ini, saya kira memang kita tak baca langsung Quran ya Allah banyaknya. Fadilat pada setiap malam Khamis, fadilat pada setiap hari. Rasulullah ajar baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Al-Mulk pada setiap malam, yang disebut dalam hadis Rasulullah. Dua ini pun kita tak mampu nak lazimkan, apatah lagi keseluruhan 30 juzuk Al-Quran. Sayangnya Rasulullah SAW kepada kita, Rasulullah bagi sedikit-sedikit. Padahal surah Al-Mulk itu baru lebih kurang dalam 3 muka surat sahaja kita nak membacanya, ya, pendek, kita rasa panjang. Baik kan? Sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Zikir secara kuat-kuat di kalangan para imam membacanya. Apakah dia bersalah? Apakah dia bertentangan dengan sunnah Nabi SAW? Jawapannya tidak. Sebab dalam zikir-zikir yang dibaca itu semuanya adalah merupakan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Bezanya apa? Hanya sekadar kaifiyat, cara. Ya, caranya sahaja yang berbeza. Dilakukan secara beramai. Memang hakikatnya yang terbaik kalau nak baca bersendirian itu adalah lebih afdal. Rasulullah lakukan demikian. Tapi tidak menjadi kesalahan. Sebab kita ni kadang-kadang kita terpaksa melihat juga dengan suasana yang berlaku pada hari ini. Kalau tak dibuat langsung, memang tak buat semua, ya. Bila tak buat langsung, tak ada siapa pun yang akan membaca. Tengok semua kosong, ya. Habis-habis saja sembahyang, bunyi aja handphone, bangun. Bunyi saja handphone, ya. Ataupun mungkin tengok WhatsApp, kan waktu itu bergegar, ya. Ini mesti ada panggilan. Alas kemudian cepat dia buka Allah, terus pergi. Bila masa kita nak berdoa kepada Rasulullah SAW, bila kita berdoa kepada Allah, bila kita berselawat kepada Nabi SAW, tidak akan ada apabila kita tidak melakukan demikian. Tahlil sebagai contohnya. Apakah dia bukan sunnah? Dalam tahlil itu semuanya adalah merupakan bacaan ayat suci Al-Quran. Allah sebut tuan-tuan dan puan-puan dalam Al-Quran secara umum. Fazkurullaha zikran katsira. Sebut berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Kan disebut dalam Al-Quran. Zikir tersebut banyak. Akhirnya kita langsung tak berzikir langsung. Sekurang-kurangnya dengan adanya tahlil tadi, memberikan ruang kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Kalau tidak ada, bila masa kita akan baca surah Al-Baqarah di awal, bila kita nak membaca Amanah Rasul, bila kita nak membaca tasbih, bila masa kita nak bertahlil la ilaha illallah, mungkin kita tidak akan lakukan bila tidak ada kalimat-kalimat surah ini. Jadi semuanya itu ada nas dan juga dalil-dalil yang tertentu yang diambil oleh para ulama secara umumnya dan sebagainya. Dan ada juga di kalangan para ulama mengambil pendekatan yang menyatakan bahawa sesungguhnya zikir menyebut secara kuat-kuat itu juga memang ada dalilnya, ya. Antaranya juga para ulama menggunakan dalam Al-Quran, Allah menyebut dengan kalimah jamak. Contohnya Allah menyebut dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka semua berselawat kepada Nabi. Kalau ramai-ramai yang disebut dengan kalimah jamak itu ramai, mereka berselawat, itu bunyi ada bunyi ataupun tak ada bunyi? Ada bunyi ke tak ada bunyi? Saya tak tahu kalau ramai-ramai ini kita berselawat. Masing-masing dengan sendiri langsung tidak mengeluarkan bunyi langsung, terasa pelik, ya. Sama ada maksudnya itu pejam langsung. Waktu penceramah sampaikan sampai dah pejam mata, tak terdengar apa yang disampaikan ataupun mungkin meninggal dan sebagainya. Allah Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila sebut dengan hadis Al-Quran itu ada di kalangan para ulama kata sebab Allah menyebut dengan kalimah yang ramai. Jadi bila sebut Allah dan para malaikat semuanya berselawat kepada Nabi SAW, seakan dan menggambarkan bacaan itu disebut secara beramai-ramai. Allah Taala semuanya ada kaedah yang diutarakan oleh para ulama. Baik, selesai. Ringkasnya, wa yazum dan dicela, wa yuzammu dan dicela daripada perkara-perkara baru, ma da'a ila dhalalah, kepada sesuatu yang menyeru kepada kesesatan. Kalau sekiranya perkara yang baru itu boleh membawa kepada sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, itu disebut dengan bid'ah, betul.
Kalau sekiranya dia merupakan perkara yang baru yang boleh membawa kepada kesesatan, dia juga adalah merupakan bid'ah. Kata Imam Nawawi ni ada sebuah kitab. Kitabnya adalah Tahdzibul Asma' wal Lughat. Buka kitab ni, Tahdzibul Asma' wal Lughat. Kita biasa baca internet terus ambil keputusan, tak tahu daripada mana sumber. Ini disebutkan sumbernya. Kalau katakan kita nak menyatakan, boleh kaji dulu sumbernya. Di antaranya catatan daripada Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Tahdzibul Asma' wal Lughat. Apa kata Imam Nawawi? Al-bid'atu bi kasril ba', bid'ah yang dibariskan dengan baris ba di bawah, fi syar'i dari sudut syarak ialah ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mewujudkan sesuatu yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ianya munqasimatun, terbahagi ila hasanatin wa qabihatin. Dia terbahagi kepada bid'ah hasanah dan dia juga terbahagi kepada bid'ah qabihah. Ya. Baik. Qala al-Imam Asy-Syaikh al-Mujma' ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulum wa bara'atihi Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdul Salam. Ini yang dikatakan Imam Al-Izz ibn Abdul Salam yang mewujudkan dalil ataupun wujudnya perkataan wajib, ya, sunat, makruh, ya, haram. Ini adalah merupakan ucapan pembahagian yang dibuat oleh Imam Al-Izz. Kita semua selalu kenal dia, Imam Al-Izz. Jadi Imam Al-Izz ataupun Imam Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdul Salam rahimahullah wa radhiyallahu anhu, dalam kitab beliau Al-Qawaid. Ini dalam kitab Al-Qawaid, kitab beliau, dia kata apa? Bid'ah itu terbahagi kepada wajib, kepada haram, kepada sunat, makruh dan juga harus. Yang membuat ni siapa dia? Imam Abu Muhammad, ya, Al-Aziz ibn Abdul Salam. Beliau yang meletakkan, wujudkan. Kalau tidak ada. Sebelum daripada itu tidak menyebut ini wajib, harus dan sebagainya. Yang meletakkan kaedah ini adalah beliau. Baik, habis dekat itu. Kita teruskan. Di antara dalil, para ulama menyatakan dalam hadis yang menyatakan kullu bid'atin dhalalah, itu setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Kalimah kull itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kalimah amun maksus. Kalimah itu umum, kull ni seluruh, segala-galanya, apa pun segalanya itu disebut dengan umum. Tapi kata Imam Nawawi tambah lagi makhsusun, tetapi dia dikhususkan. Maksud dikhususkan apa dia? Dia dikhususkan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain apa dia? Dia dihadkan dengan hadis seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi. Hadis riwayat daripada Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un." Barang siapa yang membuat satu sunnah dalam Islam, sunnah yang baik, amalan-amalan yang baik, ya, baginya pahala dan pahala orang yang beramal dengannya sesudahnya, tanpa sedikit pun berkurangan daripada pahala mereka akan sesuatu itu. Dan barang siapa yang melakukan sunnah di dalam Islam, sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia ke atas sunnah yang dilakukan tadi dosanya, dan dosa orang yang beramal dengannya sesudahnya, tanpa ada sedikit pun berkurangan daripada dosa-dosa mereka itu akan sesuatu. Jadi dalil ini yang disebut oleh para ulama mengkhususkan dalil kullu bid'atin dhalalah. Jadi ada hadis yang bersifat umum dikhususkan dengan hadis yang berikutnya. Jadi maknanya dalam memahami hadis ini tak semestinya kita ambil hadis tersebut, tiba-tiba kita menafikan hadis yang lain. Ini kaedah disebut dan diraihkan oleh para ulama. Baik. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih al-Bukhari dalam kitab salat tarawih, dalam bab salat tarawih, seperti mana dalam nas yang disebut oleh Ibnu Syihab, fatawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ala dzalik, maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manusia di atas apa yang telah mereka lakukan itu. Qala al-Hafiz Ibn Hajar, ya,
ay ala tarkil jamaah fit tarawih. Maksud wan nasu ala dzalik ni, sesudah daripada kewafatan Rasulullah SAW, para sahabat masing-masing menunaikan solat tarawih itu mutafarriqi. Mereka percaya ada satu kelompok di situ sembahyang, satu sembahyang di sana, sembahyang kanan, depan, kiri, kanan dan belakang, dalam keadaan masing-masing tidak ada imam waktu menunaikan solat tarawih. Sebab Rasulullah tidak ada, Rasulullah hanya beberapa hari saja, kemudian Rasulullah tinggalkan mereka. Kenapa tinggalkan? Tinggal lagi tak? Kenapa Rasulullah tinggalkan solat tarawih tidak berjamaah? Ditakuti dia akan menimbulkan satu perkara yang wajib. Kalau Rasulullah buat nanti tiba-tiba menjadi wajib, itu menimbulkan masyaqqah. Sayang Rasulullah kepada kita. Ya, kita sebab tak faham tentang illah, sebab mengapa Rasulullah meninggalkan hal tersebut. Rasulullah jawab. Bila ditanya kenapa ya Rasulullah, sebab nanti aku takut akan menjadikan dia sebagai wajib. Jika sekiranya dia menjadi wajib, dia akan menyebabkan kamu menjadi payah dalam beribadah kepada Allah. Bila masuk bulan Ramadan saja, kedai-kedai terpaksa cuti, ya, mungkin pekerjaan semua cuti sebab kita buat solat tarawih sampai malam, ya. Dan masing-masing esok pagi letih, tidur semua, tak buat kerja dan sebagainya. Rasulullah tahu tentang hal tersebut, lantas Rasulullah tidak mengikat para sahabat ini dengan mewajibkan mereka untuk menunaikan solat secara berjamaah. Termasuklah dengan bab siwak. Sunnah siwak itu adalah satu sunnah. Tapi kalau sekiranya ia merupakan satu perkara yang wajib, Rasulullah kata, laula asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salat. Kalau sekiranya ia tidak memberikan kesusahan kepada umatku itu untuk bersiwak, dan saya aku arahkan mereka ini untuk bersiwak pada setiap kali nak tunaikan sembahyang. Waktu nak tunaikan sembahyang, busuk. Tetapi oleh kerana Rasulullah tahu dah, para sahabat ini tidak ada kemampuan untuk menjaganya pada setiap waktu, dan Rasulullah SAW tidak menjadikan ia sebagai satu perkara yang wajib. Baik, kemudian Ibn Shihab kata apa? Dalam menyempurnakan kata-katanya itu, summa kana al-amru ala dhalika fi khilafati Abi Bakr, ya, sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhu. Dan perkara tersebut itu berterusan sehingga sampai kepada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, wasadran, dan di permulaan pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sesudah daripada itulah berlaku satu pembaharuan di mana Imam Al-Bukhari mencatatkan peristiwa daripada Abdul Rahman ibn Abdul Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu laylatan fi Ramadan ila al-masjid fa idha an-nasu awza'un mutafarriqun yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salati ar-raht. Qala Umar inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amthal. Thumma 'azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b. Thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim. Qala Umar ni'matul bid'atu hadhihi. Ini kalimah yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar. Baik, apa cerita dia? Kata Abdul Rahman ibn Abdul Qari, dia kata aku telah keluar bersama dengan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam di bulan Ramadan ke masjid. Pada saat ketika itu tiba-tiba diperhatikan manusia auza' mutafarriqun. Di kalangan mereka masing-masing menunaikan sembahyang. Ada juga sembahyang secara berjamaah, tapi kelompok yang kecil. Ada yang melakukan sembahyang secara bersendirian. Nah, itu pun berlaku ya. Kalau kita tengok dalam nas ini menyatakan dahulu sudah berlaku hal demikian, tapi masing-masing tak pernah bergaduh. Selesai masalah. Ada soal kita pantang, tengok lain sikit je terus, ya, tanpa usul periksa. Pada zaman tersebut sudah berlaku sedemikian rupa. Lalu Sayyidina Umar kata, inni ara law jama'tu, aku rasa, aku lihat kalau sekiranya aku himpunkan mereka semua ini kepada pembaca yang seorang, maka itu adalah lebih baik, lebih elok. Dan atas ketika itu Sayyidina Umar berazam untuk menghimpunkan mereka yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ketika itu menjadi imam. Dan kemudian pada hari berikutnya, summa kharajtu ma'ahu, aku keluar sekali lagi bersama dengan Umar radhiyallahu anhu pada malam yang lain. Dan manusia ketika itu menunaikan sembahyang bersama dengan Ubay bin Ka'ab bi salati qari'ihim, dengan sembahyang pembaca mereka, itulah Ubay bin Ka'ab. Dan ketika itu Umar kata, ni'matul bid'atu hadhihi, ni'mal bid'atu hadhihi, ini adalah bid'ah yang sebaik-baiknya, bid'ah yang indah. Jadi kalimah bid'ah itu sudah dituturkan oleh Sayyidina Umar. Di sinilah para ulama kata Sayyidina Umar kata itu bid'ah, itulah bid'ah hasanah. Nah, walaupun sebutannya bid'ah, tapi itu merujuk kepada bid'ah yang baik. Okey.
Pendapat-pendapat. Nah, saya nak mengambil beberapa pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dalam mazhab. Pertama, kita ambil pendapat daripada mazhab Hanafi dalam bab berkait dengan bid'ah. Di antaranya pendapat oleh Syekh Ibn Al-Abidin Al-Hanafi. Syekh Ibn Al-Abidin Al-Hanafi dalam kitab beliau tak dicatatkan, itulah pada jilid yang pertama muka surat 376 ini dalam hasyiahnya. Carilah Syekh Ibn Al-Abidin Al-Hanafi dalam mata Al-Hafi. Faqad takunu al-bid'atu wajibatan kanasbil adillati lirraddi ala ahli al-firq ad-dallati wa ta'allum an-nahw al-mufhami lil-kitab wa sunnati aw mufahhami lil-kitab wa sunnati wa mandubatun ka-ihdathi nahwi ribatin wa madrasatin, wa kullu ihsanin in lam yakun fi sadr al-awwal wa makruhatun ka zuhruf al-masajid wa mubahatun ka tawassu'i bi ladhidh al-makali wal masharibi wal thiyab. Kadang-kadang faqad takunu, dan maka kadang-kadang bid'ah itu bertukar menjadi wajib. Kita sebut dengan bid'ah subhanallah mereka. Jadi kata Ibn Abidin, kadang-kadang bid'ah itu adalah wajib. Subhanallah, dalam kitab tersebut pendapat yang diutarakan oleh ulama dalam Hanafi. Jadi dia kata kadang-kadang bid'ah itu menjadi wajib seumpama mewujudkan nasbil adillah, mewujudkan untuk membangkitkan akan dalil-dalil untuk menolak golongan-golongan yang sesat, kelompok-kelompok golongan yang sesat. Zaman Rasulullah tak ada sediakan dalilnya. Macam sekarang ni kita buatlah orang keadilan perbandingan agama yang menjadi, walaupun menjadi isu. Saya mendapatlah beberapa perbincangan. Mudah-mudahan mereka yang menghalang mungkin ada sebab-sebab yang tertentu, Allah. Sebab saya dimaklumkan ada beberapa bila kita tanya ni kenapa lakukan demikian, memang dari suasana kita rasa pun macam kenapa mesti dihalang, ya, Dr. Zakir Naik sebagai contohnya. Saya melihat beliau dari sudut kemampuan beliau menarik non-muslim itu untuk mengenal agama Allah, itu adalah satu perkara yang baik. Dan tidak ada kekuatan di kalangan kita yang mampu untuk menarik manusia mengenali Islam dengan cara sedemikian rupa. Soal akidahnya yang berkait itu kita tinggalkan, tapi soal kehebatan beliau dari sudut perbandingan agama itu adalah satu perkara yang penting, yang perlu untuk kita juga berikan sokongan. Tiba-tiba ada halangan. Nah, yang difahamkan kenapa dihalang, walaupun tidak disebut mungkin secara dalam berita dan sebagainya, antara sebab dan puncanya sebab ketika itu difahamkan polis telah pun mengetahui bahawa kelompok daripada kalangan orang-orang Hindu ketika itu sedang berusaha, kalau katakan Dr. Zakir Naik datang, dia akan melakukan huru-hara dan membunuh Dr. Zakir Naik. Berita itulah sampai di kalangan polis. Jadi akibat daripada itu polis membuat, dan dia tidak mengumumkan sedemikian rupa itu untuk menjaga suasana dan keadaan. Atas daripada itu polis kata tak boleh, tidak boleh sedemikian rupa sebab nak jaga. Sebab ketika itu mungkin dari sudut keselamatan, andai kiranya doktor ketika itu mungkin terbunuh, saya rasa kemungkinan akan berlaku huru-hara yang lebih besar daripada itu, ya. Sebab itu ada dalam kaedah hukum, bagi seseorang pemimpin itu, pemerintah itu disebut dengan kalimat sadd az-zara'i, nak menutup segala perkara dan juga ruang-ruang yang boleh membawa kepada kerosakan dan sebagainya, ya. Dan kaedah ni kalau kita belajar dalam ilmu usulul fiqh itu ada, ya. Kalau bertembung dua mudarat, maka ambil mudarat yang paling ringan di antara keduanya, ya. Mudarat yang pertama mungkin berlaku pembunuhan, mudarat yang kedua dengan hanya sekadar menghalang, dan akhirnya mungkin wallahu a'lam, ya, kita harapkan mungkin begitulah benar dari sudut apa yang diutarakan. Sebab itu akhirnya ditukar dengan topik yang lain dan sebagainya. Baik. Jadi apa yang disebutkan di sini di antaranya mewujudkan dalil-dalil untuk menolak segala bentuk pandangan-pandangan yang sesat. Ya. Okey, dia dari sudut itu memang kita tidak bersetuju dengan pandangan yang berkait dengan adalah beberapa pandangan-pandangan yang kita katakan Wahabi dan sebagainya. Itu pandangan beliau dari sudut akidah. Tapi kepakaran beliau, sebab setiap manusia itu dia ada kelebihan. Setiap seorang itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan, dan kelebihan ini tidak ada pada orang-orang kita sendiri pun tidak ada kemampuan untuk berdialog. Sedangkan dalam Islam, tuan-tuan cuba rujuk balik dalam surah Al-Ankabut, antaranya dalam ayat yang ke-46 dan surah An-Nahl ayat 125. Apa Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan? Di antaranya Allah kata, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, wajadilhum billati hiya ahsan."
Janganlah kamu berdebat dengan ahlul kitab. Ini mereka yang belum mereka dari kalangan Nasara dan juga kalangan Yahud, termasuklah mereka yang lain. Jadi jangan berjidal dengan mereka, jangan berdebat dengan mereka, melainkan dengan cara yang terbaik. Berarti dialog dalam Islam itu sudah pun ada. Tapi siapa di kalangan kita yang ada kemampuan untuk berdialog? Kita bertanya mana di kalangan diri kita ni? Sampai saat ini tak ada pun di kalangan kita yang ada kemampuan untuk berdialog bersama dengan non-Muslim. Tidak ada di kalangan kita yang ada kemampuan untuk berbahas secara ilmiah. Bila ada forum seumpama ini, dia mula membuka ruang untuk kita terus berbicara. Dari satu segi saya terima dalam hal kita membuka ruang untuk berbicara. Tapi ada tak kita berkemampuan untuk berbahas dan berbicara tentang Islam ini? Dari satu segi. Kelebihan itulah yang ada, kita ambil ruang seumpama ini. Kemudian dari sudut itu penerusan, itu kerja kita dari sudut memberikan pemahaman tentang Islam. Mereka yang baru memeluk ajaran Islam, itu kan usaha daripada kita. Paling-paling tidaknya kita menjadi di antara orang yang inginkan kepada kebaikan, dan kita mahu kalau boleh usaha daripada mereka itu juga termasuk daripada apabila kita membenarkan, paling tidak kita akan mendapat pahala seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, la ayyadiyallahu bika ra'an khairun lahu min humrin na'am. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu dengan sebab kamu, itu lebih baik bagi kamu untuk mendapat sesuatu berbanding dengan seekor binatang yang begitu berharga, kuda yang begitu berharga sekali yang disebut dengan humrun na'am. Paling tidak pahala itu juga akan menjadi kepada kita, sebab itu juga membantu untuk menarik non-Muslim, orang-orang yang belum lagi memeluk ajaran Islam ini untuk mengenal agama Allah. Tapi kalau tanya tentang bab hukum itu, janganlah tanya kepada dia, tanyalah kepada ahlinya. Allah sebut dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Siapa dia ahli zikir? Orang bijak pandai, orang yang berilmu, mereka yang memang berada dan mendalami hal tersebut. Baru kita tanya kepada mereka. Ini kita tanya kepada orang yang bukan kepakaran bidang lain, bukan bidang agama. Tiba-tiba kita bertanya tentang persoalan agama, itu tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Sebab dia tidak ada asas dalam menentukan sesuatu hukum. Bahasa Arab saja. Jadi kebetulan saya dengan satu kelas mengajar bahasa Arab, saya kata persoalan kalau dalam bab i'rab sahaja pun menjadi masalah kepada kita, apatah lagi nak melahirkan sesuatu hukum. Ulama dalam mengeluarkan satu hukum itu dia ada kaitan dengan i'rab. Tahu i'rab, tahu apa maksudnya? Tahu i'rab? Sebenarnya kali-kali bila sebut i'rab saja, kalimat i'rab saja pun bermasalah kepada kita. Kenapa Allah sebut dengan alhamdu? Kenapa Allah tak sebut dengan alhamda? Kenapa Allah tak sebut dengan alhamdi? Boleh bagi jawapan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Allah sebut dengan alhamdu? Alhamdulillah Allah sebut kita lah. Baik, saya sebut lagi. Kenapa Allah sebut dalam surah Yasin, Allah sebut dengan Tanzilal Azizir Rahim. Dibaca dengan tanzil? La, Tanzilal Azizir Rahim. Tiba-tiba kalimah yang surga juga letak di depan. Kita baca pagi tadi surah apa? Sajadah. Ayat kedua apa Allah sebut? Apa Allah sebut? Alif Lam Mim, Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin. Tanzil pula. Dalam surah Yasin Allah sebut dengan tanzilah. Kenapa? Kenapa tak boleh kita baca dengan tanzilah? Itu sahaja pun itu tidak ada berkemampuan untuk memberikan jawapan. Bagaimana pula kita mampu untuk mengeluarkan hukum? Sedangkan itu merupakan basic, permulaan, asas dalam menentukan kita berkemampuan untuk mengeluarkan hukum. Antara contohnya seperti mana yang berkaitan dengan basuh kaki. Sebab basuh kaki ini kenapa berlaku khilaf di kalangan para ulama? Antara puncanya sebab ada di kalangan para ulama yang menyatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, baca dengan li, dan satu ayat lagi baca dengan wa arjulakum la. Kalau baca dengan li itu hanya sekadar kesat sahaja kaki, ya, ambil air dan kesat sahaja, tak perlu nak basuh. Tapi kalau disebut dengan wa arjulikum wa arjulakum, ya, wa arjulakum famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Dalam ayat sebelumnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa sab'aki, baca dengan ayat atas pula, maka ketika itu dia memberikan makna membasuh. Macam mana Ustaz boleh tahu? Kita tahu dengan barisnya sahaja dia boleh membuat perbezaan dari sudut. Baris pun kita tidak selesai, dan lagi kita nak mengeluarkan tentang hukum.
itu semua. Jadi kalau nak pandai, katakan nak mahu itu menatijahkan atau menghasilkan sesuatu hukum itu, belajar baris dulu. Kalau baris tak selesai, maka jangan selesaikan yang lain. Ini Pak Baris ni pun saya tanya pada jemaah bila belajar masalah 3 tahun tak lepas Pak Baris. Pak Baris saja usahakan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita panduan yang terbaik dalam hidup kita dan hidayah daripadanya. Allah Maha. Baik. Seterusnya kata-kata daripada Badruddin Al-Aini, daripada ulama Hanafi. Jadi kata Badruddin Al-Aini rahimahullah ketika beliau mensyarahkan Sahih Bukhari ini, inda syarhihi liqauli Umar, bagi kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana Sayyidina Umar kata ni'matul bid'ah wa dhalika 'indama jama'a an-nasa fi tarawih khalfa qari'in wa kanu qabla dhalika yusalluna awza'an mutafarriqin. Baik, itu berlaku apabila Sayyidina Umar menghimpunkan manusia dalam salat tarawih di belakang seorang sahaja pembaca, yang sebelum daripada itu mereka berada dalam keadaan mutafarriqin, berpisah-pisah. Jadi kata beliau, wal bid'ah fil asli ihdatsu amrin lam yakun fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah pada asalnya adalah mewujudkan sesuatu yang baru, perkara yang baru yang tidak berlaku pada zaman Rasulullah. Itu semuanya adalah muttafaq, dipersetujui oleh seluruh para ulama, betul. Tapi dalam bab tersebut ulama meletakkan tsummal bid'atu 'ala naw'ain. Bid'ah itu terbagi kepada dua, iaitu kata beliau pula mimma tandariju in kanat, jika sekiranya bid'ah tersebut berada di bawah mustahsan, perkara yang dianggap baik. Ini ada kaedah yang disebut oleh para ulama, dia menggunakan kaedah al-istihsan. Pernah dengar al-istihsan? Kita dengar hujah daripada Al-Quran dan juga hadis, tapi kita tidak pernah melihat kaedah yang diutarakan oleh para ulama-ulama. Antaranya mereka menggunakan kaedah al-istihsan. Ada kaedah yang disebut dengan nama al-istishab. Ada kaedah yang disebut dengan nama qaul sahabi, kata-kata daripada sahabat. Adatul muhkamah, al-adatul muhkamah, adat itu boleh dijadikan sebagai hukum. Ini semua kaedah-kaedah yang diutarakan oleh para ulama dalam membicarakan akan hal tersebut. Baik, salah satu yang diguna pakai dalam mazhab Hanafi ini itulah kaedah al-istihsan. Dianggap amalan itu adalah merupakan amalan yang baik. Kenapa dianggap baik? Sebab tetap masih tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, cuma kaedahnya sahaja berbeza, caranya sahaja berbeza. Baik, dan ini dikata fahiya bid'atun hasanah, dia adalah merupakan bid'ah yang baik. Wa in kanat, jika sekiranya dia berada di bawah mustaqbah, perkara yang dianggap keji, dianggap buruk dari sudut syarak, maka dia adalah merupakan bid'ah yang dianggap keji. Pendapat kedua, pendapat ulama daripada Maliki, nak menyatakan seluruh ulama ini sebenarnya adalah muttafaq, mereka telah bersetuju tentang hal tersebut. Tujuannya apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Bila kita melihat hujah-hujah yang diutarakan oleh para ulama ini, kita akan rasa supaya timbulnya perasaan salam atau saudara, berlapang dada yang kita nak lahirkan dalam diri kita. Tak apalah kalau katakan kamu tak nak beramal, tak nak baca surah Yasin, tak apa, tapi jangan salahkan orang lain. Kamu tak nak berwirid secara beramai-ramai, tidak apa-apa, tapi jangan salahkan orang lain. Itu tujuan kita belajar, supaya timbul perasaan berlapang dada dalam diri kita. Itu saja. Baik. Kata Imam Az-Zarqani Al-Maliki dalam syarah beliau terhadap kitab Muwatta. Muwatta adalah kitab asal kepada Imam Malik. Apa kata beliau? Diambil lagi dengan ungkapan daripada Sayyidina Umar, ni'matul bid'atu, ni'mat al-bid'atu hadhihi, itu fasammaha bid'ah, dinamakan dengan kalimah bid'ah oleh Sayyidina Umar. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusannu lam yusanna al-ijma' laha wala kanat fi zaman as-siddiq, wa hiya lughatun ma uhdatha ala ghairi misalin sabab wa tutlaq syar'an ala muqabil as-sunnah wa hiya ma lam yakun fi 'ahdihi sallallahu alaihi wasallam thumma tanqasimu ila al-ahkam al-khamsah. Kenapa disebutkan bid'ah? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan sunnah ijtima', berhimpun seumpama yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar. Begitu juga sunnah berhimpun itu, berjamaah itu tidak wujud pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu tidak berlaku. Kerana itu Sayyidina Umar menyebut dengan lafaz bid'ah. Baik, dari sudut bahasanya,
Iaitulah sesuatu yang dilakukan, sesuatu perkara yang baru, ala ghairi misalin, tanpa ada contoh yang ada sebelum daripada itu. Sementara dari sudut syarak, iaitulah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, iaitulah apa dia? Sesuatu yang tidak dilakukan pada zaman Nabi SAW. Namun begitu, para ulama kata dalam bab ini, dalam mazhab Maliki menyatakan hukum berkait tentangnya itu terbahagi kepada 5. Qasimun bid'ah itu terbahagi kepada 5. Di sini dapat. Jadi ini pendapat yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Az-Zarqani dan seterusnya Syekh Ahmad ibn Yahya Al-Maliki, ya. Syekh Ahmad ibn Yahya, kalimah berikut ini saya tak dapat nak sebut bahasa dia Al-Shalishi. Dalam kitabnya ada Al-Mi'yarul Mu'rab, ya. Al-Mi'yarul Mu'rab, apa yang dicatat? Wa ashabuna wa in ittafaqu ala inkari bid'ah fil jumlah fatahqiqul haqqu 'indahum annaha 5 aqsam. Dia kata sahabat-sahabat kami di kalangan mazhab Maliki sekalipun mereka telah bersepakat untuk mengingkari bid'ah secara keseluruhannya. Dia kata beliau, fatahqiqu, dan yang ditahqiqkan, ya, yang dapat dipastikan kebenaran itu, kebenarannya di sisi mereka sesungguhnya bid'ah itu terbagi kepada 5. Walaupun begitu, beliau kata terdapat kepada 5. Summa dzakara al-aqsamul khamsah, dan kemudian dia menyebutkan 5 bahagian tersebut dan contoh-contohnya pada setiap satu bahagian. Kemudian dia berkata, fal haqqu fil bid'ati, yang sebenarnya dalam bid'ah itu, idza uridat, ya, apabila dia didedahkan, an tu'rada ala qawaid asy-syar', dan apabila dia didedahkan di atas kaedah syarak, fa'ayul qawa'idi iktadatha ulhiqat biha, mana-mana kaedah yang apabila didedahkan kepada sesuatu perbuatan yang bid'ah itu, ya, maka dia akan dikaitkan dengannya sekiranya perkara tersebut berkait dengan hal tersebut. Kalau bid'ah itu haram, dikaitkan hukum ketika itu, nah ini memang bertentangan dengan syariat, maka ketika itu barulah jatuh bid'ah ini tidak dibenarkan. Tetapi kalau sekiranya tengok memang ada asal dalam syariat, ketika itu dia dianggap sebagai amalan bid'ah hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik. Okay, selesai. Mazhab Syafi'i, terakhir kita tengok mazhab Syafi'i, apa yang dikatakan. Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam Asy-Syafi'i, al-muhdatsatu, perkara yang baru daripada segala urusan itu terbagi kepada 2. Yang pertama, sesuatu yang baru yang bertentangan dengan kitab ataupun sunnah ataupun asar. Asarnya apa dia, tuan? Asar ini segala perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi, dia disebut dengan asar. Sebab bila kita dengar asaris sahabah, itu adalah merupakan kesan-kesan tinggalan yang dilakukan oleh para sahabat. Sama ada dari sudut amalannya, sama ada dari sudut sebutan atau ungkapan-ungkapan para sahabat. Itu disebut dengan nama asaris sahabah, ya, asaris sahabah. Baik, adapun ijma', persetujuan di kalangan para ulama, fahadhil bid'atu ad-dalalah, maka bid'ah ini dianggap sebagai bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Yang kedua, sesuatu yang baru daripada perkara yang baik, la khilafa fihi, yang tidak ada khilaf padanya, tidak ada perselisihan padanya, dianggap sebagai baik. Zikir, baik tak zikir? Baik, cuma caranya berbeza. Itu benda tersebut baik. Liwahidin min hadha, salah satu daripada ini, fahadhi, ya, maka ini adalah merupakan bid'ah, perkara yang baru yang tidak dikeji, ya. Rujuk dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, ya. Begitu juga dalam kitab Fathul Bari. Yang kedua, bab rawal Hafiz Abu Nu'aim, Hafiz Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Tuan-tuan menarik juga dalam kitab Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya ini di antara kitab yang mencatatkan tentang sejarah para ulama, kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, kehidupan para ulama-ulama di kalangan tabi'in. Itu banyak dicatat dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, catatan daripada Imam Al-Hafiz. Kita dah bicarakan dahulu awal-awal, disebut dengan nama Al-Hafiz ini adalah merupakan seorang yang bukan hanya sekadar menghafal hadis, tapi ratusan ribu hadis-hadis Nabi SAW yang dihafal oleh mereka, termasuk dari sudut sanadnya. Siapa dia an itu sampailah kepada Rasulullah SAW. Asalnya tak logik kita boleh hafal hal tersebut. Macam sedikit sahaja mungkin boleh matanya, tapi bab sanad ini bermasalah kepada kita. Baik, daripada Ibrahim ibn Junaid,
Qala haddatsana Harmalah ibn Yahya qala sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yaqul al-bid'atu bid'atan. Jadi kata Harmalah ibn Yahya ini, aku telah mendengar Muhammad Idris Asy-Syafi'i berkata, bid'ah itu ada dua, bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Jadi ada bid'ah mazmumah, ada bid'ah mahmudah. Fama wafaqa sunnah, sesuatu yang bertepatan dengan sunnah, maka dia dianggap sebagai mahmud, terpuji. Dan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah, maka itu dianggap sebagai mazmum, yang dicela. Seterusnya, pendapat yang diutarakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, Hujjatul Islam, ya, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana dalam kitab tersebut, dalam bab kitab adab al-aql, adab-adab makan, apa yang dikatakan? Wa ma yuqalu innahu, wa ma yuqalu, dan apa yang dikatakan sesungguhnya itu abda'a ba'da Rasulillah, dia telah melakukan bid'ah sesudah daripada Rasulullah. Falaisa kullu ma abda'a manhiyan, bal al-manhiyu bid'atun tadalu sunnatan sabitatan. Baik, apa yang dikatakan sesungguhnya itu dia telah melakukan bid'ah sesudah Rasulullah, maka sebenarnya tiadalah setiap apa yang setiap bid'ah itu ditegak. Maksudnya tiadalah setiap daripada bid'ah itu ditegak. Bahkan bid'ah yang ditegak itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah yang sabit, ya. Wa tarfa'u amran min asy-syar'i ma'a baqa'i illatihi, balil ibda' qad yajibu fi ba'd al-ahwal idza taghayyaratil asbab. Baik, dan dia diangkat, segala urusan itu akan diangkat daripada syarat itu, di samping bersama dengan kekalnya sebab dan punca. Jadi kita kena melihat sebab dan puncanya terlebih dahulu untuk menentukan sesuatu perkara itu bid'ah atau tidak, ya. Bahkan melakukan sesuatu perkara yang baru kadang-kadang wajib, ya. Tengok, dia kata al-ibna'u qad yajibu, kadang-kadang membuat satu perkara yang baru itu menjadi wajib pada sebahagian keadaan apabila sebab-sebabnya itu berubah. Ada kalanya dia boleh bertukar menjadi wajib. Baik, seterusnya kita mengambil banyak pandangan di sini, antaranya juga Al-Imam Ibn Abdul Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam. Antaranya dalam kitab Qawaidul Ahkam, apa beliau katakan, bid'ah itu terbagi kepada wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Yang selainnya saya tak akan sentuh. Ada satu lagi terakhir ini, saya nak ambil pandangan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam An-Nawawi, dikata ketika Imam Nawawi mensyarahkan kitab Sahih Muslim ini, Imam Nawawi kata apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha ila akhirih. Fihi, pada hadis tersebut itu al-hathu 'ala al-ibtida'i bil khairat. Dia adalah merupakan galakan untuk kita memulakan satu perkara-perkara yang baik. Hadis ini kata sanna ini melakukan sesuatu perkara yang baik, sunnah-sunnah yang baik. Sanna ini asal maksudnya melakukan satu perkara yang belum dilakukan oleh orang lain. Dan kalau kita melakukan satu perkara yang belum dilakukan oleh orang lain dan perkara itu baik, bila didedahkan dalam agama Islam, silakan sahaja kita boleh lakukan. Bersalam-salaman selepas daripada sembahyang, Rasulullah tak buat. Yang buat siapa? Kita. Salahkan kita? Rasulullah tak buat? Jawapannya cek dulu dalam hadis. Ada tak hadis yang berkaitan dengan bersalam-salaman? Ada. Rupa-rupanya kelebihan orang yang bersalam-salaman ini apa dia? Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita, ya. Orang yang bersalaman ini khataya, segala dosa kita ini berguguran dengan sebab salam saja. Subhanallah. Apa salahnya kita nak gugurkan dosa kita? Salam tidak menjadi masalah. Tak ada salam pun tak apa. Tapi kita yang nak dapat pahala ni kita buat, kita lakukan. Apa masalah? Selesai masalah. Begini kita kena faham tentang hal-hal seumpama itu. Baik. Wasanna as-sunnah, dan dia memulakan sunnah-sunnah yang baik, wa tahziru, dan ancaman ataupun peringatan daripada mencipta perkara-perkara yang batil dan perkara-perkara yang dianggap buruk. Wasababu hadzal kalami fil hadis, dia cek balik. Kadang-kadang kita tak tengok asbabul wurud, sebab punca hadis tersebut datang. Man sanna sunnatan hasanatan, dan itu dia ada sebab hadis itu dibawa. Kenapa dia sebut demikian? Isu dia apa dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebab kata-kata ini ataupun hadis tersebut dalam hadis ini itu wujud annahu qala fi awwalihi,
Sesungguhnya Imam Nawawi menyebutkan pada permulaannya itu faja'a rajulun faja'a rajulun basratun kadat bisurratin kadat kaffahu ta'jizu anha fatataba'a an-nas wa kana al-fadlu al-'azim lil-badi bihadha al-khairi wal-fatih libab hadha al-ihsan. Wa fi hadha al-hadith takhsisu qawlihi sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa anna al-murada bihi al-muhdatsatul batilatu wal bid'ah al-madhmumatu. Kisahnya sebenarnya datang seorang lelaki dengan surah, dengan tepung atau penggandum, dengan satu makanan diletak pada tangannya itu sehingga tumpah, dan akhirnya dibawa untuk diberikan kepada ta'jizu anha, yang tak mampu untuk menampung keseluruhannya. Lantas orang ada di kalangan mereka datang untuk membantu untuk mendapatkan apa yang dibawa oleh lelaki tersebut. Perbuatan mereka nak membantu tadi itu Rasulullah tengok, dan akhirnya Rasulullah menyebut sanna sunnatan hasanah. Siapa yang buat baik seumpama ini, datang membantu ni, maka dia akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kata beliau, hadis ini mentakhsiskan, mengkhususkan hadis kullu muhdatsatin bid'ah. Dia mengkhususkan lagi hadis yang disebut dengan setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu membawa kepada kesesatan. Kenapa yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah perkara yang batil, bid'ah-bid'ah yang batil, dan perkara-perkara yang terkeji. Itu saja. Selesai cerita yang berkait tentang hal tersebut. Baik, kita teruskan ya. Ada persoalan tuan? Tidak ada persoalan, kita teruskan. Ya. Kita bahas. Baik, teruskan. Sampai mana kita tadi? Arti mengada-adakan. 136 arti suatu. Arti suatu yang tiada daripadanya ialah suatu pekerjaan agama yang tiada daripada agama atau tiada didasarkan kepada suatu dalil syarak menurut kaedah atau peraturan pengambilan hukum. Arti tertolak ialah tiada dihukum sah sesuatu yang diada-adakan itu dan tidaklah diterima. Kemudian pada hadis tersebut itu pula menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW menerangkan bahawa barang siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak. Artinya hadis ini ialah barang siapa mengada-adakan atau mengerjakan sesuatu pekerjaan agama yang diada-adakan orang lain, padahal suatu pekerjaan itu tidak menurut dalil agama, maka ia tertolak sama sekali. Jadi terbukti dalam hal ini tidak ada dasarnya. Memang tidak ada langsung, memang tidak ada langsung tentang persoalan tersebut. Jadi oleh kerana tidak ada langsung, maka ketika itu dia tertolak. Macam contohnya kita ada beberapa amalan-amalan yang kadang-kadang kita lakukan. Allah a'lam. Saya mengambil catatan yang diutarakan bila timbul persoalan, Ustaz, kadang-kadang kebiasaan daripada kita ni, kalau ada orang yang meninggal, dia minta kepada kita lakukan solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah. Jadi solat sunat hadiah itu ada dasarnya. Daripada mana sumbernya solat sunat hadiah? Oleh kerana dia tidak ada dasar dan juga asas. Tujuannya apa? Tujuan kita tunaikan sembahyang itu nak dapatkan supaya pahala itu sampai kepada si mati. Jadi datanglah ahli keluarga tadi, bagilah sedikit, Ustaz tolong buat solat sunat hadiah. Boleh kita tidak boleh? Nah, kena cek balik. Solat hadiah ini daripada mana sumber dan juga dasarnya. Kalau sekiranya ada, maka jawapannya dibenarkan. Tapi kalau sekiranya tidak ada, itu dianggap sebagai bid'ah dan mu'ah, bid'ah yang digaji. Cuma pendapat daripada Dr. Taufik. Dr. Taufik ini adalah merupakan anak kepada Syekh Dr. Said Ramadan Al-Multi. Ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang persoalan solat sunat hadiah itu, beliau menjawab bahawa sebenarnya solat sunat hadiah itu sebenarnya adalah solat sunat hajat permintaan. Baik, kalau katakan dia termasuk solat sunat hajat, buatlah solat hajat. Laksanakan solat hajat dari atas permintaan kita mohon pada Allah, ya Allah, kau berikanlah, ampunkanlah dosa-dosa si mati, kau berikanlah kepadanya kedudukan yang tinggi di sisimu ya Allah, dan sebagainya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sepatutnya itu sebenarnya keluarga si mati yang lakukan, tapi tak apa ala sabilil ihsan daripada kita. Tujuannya kita nak menimbulkan rasa belas kasihan kepadanya. Apa salah yang kita bantu?
akan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sebab Allah sebut pun dalam Al-Quran dengan kalimat fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Kita bantu orang lain, meringankan kesusahan yang ada pada mereka, itu juga adalah merupakan salah satu bantuan kebaikan yang kita lakukan. Baik, okey. Jadi kita dasarnya kita letakkan pada dalil. Ada tak dari sumber asalnya? Kalau sebenarnya ada, silakan untuk kita lakukan. Tetapi kalau sumbernya itu tidak ada, maka kita tolak dan kita tidak lakukan. Sama juga dalam ilmu tasawuf. Sekarang hari ini macam-macam gaduh tentang ni, kata memang kita tidak nafikan dalam tasawuf ni pun ada tasawuf yang sesat. Memang tidak dinafikan, tapi jangan tuduh semua tasawuf itu sesat. Itu masalah besar dalam kita. Memang ada. Jadi dalam hal tersebut yang ada yang sesat itu kita tolak. Tapi yang tidak sesat, yang dibina atas dasar ihsan, dari seluruh rukun-rukun yang kita pelajari itu, rukun iman, rukun Islam dan juga al-ihsan itu ada, maka tidak salah. Al-ihsan itu termasuk dalam amalan tasawuf. Yang tujuan tasawuf itu sebenarnya adalah untuk memimpin dan membersihkan hati kita. Baik. Jadi suatu pekerjaan agama sama ada dalam perkara i'tiqad, ibadah maupun dalam perkara muamalat akan ditolak atau tidak diterima kalau dikerjakan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama atau dengan cara yang berlainan dengan hukum yang ditetapkannya. Yang demikian pekerjaan seperti itu tetaplah dilarang. Adapun pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan dunia seperti perniagaan, pertanian, perusahaan dan sebagainya, maka tidaklah termasuk ke dalam pengertian hadis tersebut. Yang demikian tidaklah dilarang mengadakan suatu cara atau peraturan yang baru yang lebih sesuai dengan zaman, selama tidak ada keterangan yang melarangnya dengan suatu sebab. Wujud kereta ni bina atau bukan, tak ada, itu tidak menjadi masalah sebab dia berkaitan dengan urusan dunia. Rasulullah pernah menyebut dalam hadis tersebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu ini lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu itu. Rasulullah mengiktiraf dari seluruh segala perbuatan-perbuatan tersebut. Pun begitu, ada di kalangan para ulama menyatakan sebenarnya urusan dunia juga adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia ini pun sebenarnya adalah satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum, itu sebenarnya ibadah tu. Cuma kita tidak merasa. Sebab Islam didatangkan oleh Allah untuk apa? Maslahah dunia dan juga akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Bermakna segala apa perbuatan kita itu adalah ibadah. Terbukti dengan apa yang kita nyatakan semasa kita menunaikan solat. Kita kata inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati. 4 perkara ini kita kata. Untuk siapa? Lillah ta'ala. Sembahyang aku, nusuk, ibadah khususku, mahyaya, hidupku. Ada orang hidup tak makan. Saya hidup dia tak pernah makan, puasa. Dia kena makan. Dan begitulah seterusnya. Ada orang hidup, dia kena makan, dia kena minum, dia kena tidur, dan segala perbuatan itu kaitannya dalam hidup kita. Tapi kita letakkan lillahi ta'ala, maka dia akan bertukar menjadi ibadat kepada Allah. Hukum akan bertukar, lihat kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita ini adalah berdasar kepada niat kita. Baik. Kemudian yang kedua, amalan-amalan agama ini tidak diterima. Habiskan sedikitlah perbincangan tersebut. Amal-amal agama atau perbuatannya yang diterima ialah amal yang dikerjakan menurut hukumnya sebagaimana yang diperintahkan, iaitu tidak keluar daripadanya, tidak bertentangan dengannya, dan tidak pula yang diada-adakan atau yang direkakan itu tidak ada asalnya. Lihat, kena perhatikan kalimah itu, tidak ada asalnya. Jadi orang tak nak tengok pada kalimah asalnya tu, tidak ada asasnya, asalnya, atau tidak ada petunjuknya daripada agama itu sendiri. Di antara amal atau perbuatan yang tidak sah dan tidak diterima ialah seperti mandi, berwuduk, puasa, sembahyang dan ibadah lainnya yang dikerjakan tidak menurut hukumnya, dan seperti jual beli dengan akad yang berlawanan dengan peraturan agama, dan seperti satu perbuatan yang dikatakan menjadi ibadah yang padahal tidak diperintah atau tidak pernah ditunjuk oleh dalil agama. Sebagai contoh bagi amal tersebut, perhatikan kejadian ini. Pada zaman dahulu ada seorang lelaki berdiri di tengah-tengah panas matahari. Lalu Rasulullah SAW bertanya, mengapa halnya begitu? Ada orang yang menjawab, dia bernazar. Nazarnya ialah untuk berdiri dan tidak mahu duduk. Ini jadi sekedekut nak keluar duit ni.